Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Dan selamat menyertai program baru saya, Dr. Lee's Method Revision. Bahagian ulang kaji berasaskan 38 Days Grammar Challenge. Ini berasaskan cabaran grammar 38 hari setelah saya terbitkan buku ini dan menjual kepada kamu. Ramai yang telah membeli buku ini dan saya sendiri menerima cabaran ini. Saya sendiri pun setiap hari tanpa berputus-putus saya memuat naik video di YouTube channel saya dan membincangkan mengajar buku ini dari muka surat pertama sehingga ke muka surat terakhir. Setiap soalan saya mengajar dalam YouTube channel saya. Di dalam ada 1.324 soalan. Dibahagikan kepada 38 bab yang paling penting dalam grammar. Dan oleh kerana saya ingin memberi bimbingan, panduan dan motivasi kepada pembeli, maka saya sendiri terima cabaran ini. Dan saya menggunakan 60 video, tidak kurang daripada 60 video untuk menghabiskan buku ini. Dan buku ini memang sudah habis saya mengajar di YouTube channel saya. Dan sekarang saya rasa saya harus membuat ulang kaji supaya pengetahuan kamu lebih mendalam dan kamu akan tahu bagi sesiapa yang telah membeli buku ini, kamu boleh tahu atau akan tahu soalan yang saya keluarkan dalam pusingan kedua ini, semua soalan tidak sama dengan soalan dalam buku ini. Jadi bagi pembeli, sesiapa yang membeli buku ini, kamu mempunyai dua peluang untuk membuat topik yang sama. Jadi sangat baik untuk pelajar-pelajar atau subscriber yang telah membeli buku ini. Kamu sudah habis buku ini, semua soalan di dalamnya. Sekarang kamu buat dengan saya di pusingan kedua. Sebab bagi saya, jikalau seseorang itu mengajar saya satu perkara yang baru, kemudian memberi saya latihan untuk membuat satu kali, saya rasa saya tidak akan dapat menguasai semua. Bagi saya mungkin 4 atau 5 kali baru saya pandai, saya boleh menguasai semua. Sebab itu saya rasa tidak salah, malahan betul untuk saya membuat ulang kaji setiap topik dalam buku saya. 38 topik yang paling penting dalam grammar, pusingan kedua. Dan pusingan kedua ini berasaskan latihan sahaja. Semakin banyak latihan kamu buat, semakin pandai kamu. Jangan setakat dengar sahaja. Kalau kita dengar itu teori, bagaimana dengan praktikal? Tidak ada praktikal, dengar saja. Kalau kita dengar, selalu kita oh ya begitu, oh ya kak begitu kak. Tapi kalau disuruh buat salah semua. Nah, apabila kita dibetulkan, oh begitu. Ini kita panggil biasalah, normal. Saya pun begitu juga. Oke? Dan 38 bab ini, contohnya articles, conjunctions, prepositions, forms of the verbs, negative and positive sentences, tenses. Tidak kira kamu sekolah rendah atau sekolah menengah atau pelajar university, kamu mesti belajar ini semua. Jadi yang 38 topik dalam buku ini akan ikut kamu sampai ke tahap tertinggi. Jadi jikalau pada hari ini saya keluarkan buku kedua, saya keluarkan level 2, saya akan masukkan 38 bab dalam level 2. Tetapi soalan semakin susah, semakin mencabar. Dan saya tambah topik baru. Kemudian level 3 sama juga ke 38 bab ini ikut juga.
ke level 3, 4, 5, 6, 7 dan kita tambah topik-topik baru. Dan soalannya memang semakin susah, semakin mencabar. Baiklah, sekarang saya membuat pembetulan. Ini berasaskan kerja rumah yang saya telah memberi sebelum video ini. Articles an atau the. Maksudnya satu, an maksudnya satu. Tetapi an digunakan untuk nama orang, binatang, benda, dan tempat yang sebutannya bermula dengan A, E, I, O, U dan kita gunakan N. Dan the, apabila kita membuat latihan di sini saya akan terangkan. So mula-mula nombor 1, there is a ship in the ocean. Sebuah kapal, jadi saya pernah mengajar ocean mesti guna the. Ocean, sea, sky, moon, sun, kita gunakan the. Rina is the most helpful girl in my class. Kalau ada most, hadapan the. Helpful as tiada bandingan. More helpful than, lebih suka membantu daripada. The most helpful, paling suka membantu. Jadi yang paling ini hadapan mesti ada the. The boy standing outside our shop is a basketball player. Kita bukan sebut sebarang lelaki. Kalau sebarang lelaki mengapa kita gunakan the? Sebab kita ceritakan bukan sebarang lelaki, tetapi lelaki yang berdiri di luar kedai kita, yang itu khususnya. Jadi khusus kita gunakan the. Tetapi seperti saya mengajar, kerjaya kamu atau kamu pandai sesuatu, singer, dancer, pianis, gunakan bukan the. Dan ini saya pernah ajar satu di mana, satu di mana. Kalau satu itu atau n, di mana yang tempat itu kita gunakan the. Contoh, we saw an elephant in the zoo, the. Di sini and the. There is an eagle flying above the tree. Sama juga and the. Tempatnya the, hadapan itu The eagle is very big. Eagle pertama kali kita gunakan and. Tetapi waktu kita sebut eagle yang sama, kita tukar ke the. Ataupun kita sebut untuk kali ketiga, keempat, kelima serentak gunakan the, bukan digunakan satu kali sahaja. The Crocker Range is found in Sabah. Crocker Range saya pernah ajar Banjaran Gunung, kita gunakan the, kita tidak gunakan I have a handbag. I bought the handbag in a shopping mall atau the shopping mall, okay. Sama juga untuk kali pertama sebut handbag ini. Kali kedua kita sebut handbag ini tukar ke the. Dan shopping mall kita boleh gunakan maksudnya sesebuah, atau kita gunakan the untuk bermaksud tersebut. Maksudnya kumpulan yang satu jenis sahaja, shopping mall. Sophia is the cleverest girl in her family. She is also the most hardworking. Jadi ada EST atau most, kita gunakan the. Tahap yang tertinggi seperti ini, the most helpful. Clever, cleverer, cleverest. Kalau yang res itu tambah the di hadapan. Miss Tay is wearing a blue dress. She is carrying a brown purse. Ini maksudnya sehelai, sebuah. Jadi gunakan ataupun n untuk menandakan satu maksudnya. Kerja rumah yang kedua, and the, tapi kali ini zero article. Zero article maksudnya jangan tulis apa-apa, biar sahaja kosong. Encik Zaki lives in Taman Emas. Untuk semua taman, jangan simpan apa-apa. Encik Zaki lives in Kampung Emas. Kampung juga sama, terutama kalau ada huruf besar. Oke, terutama ada huruf besar, kita biar kosong. Oke. This table is made of wood, but that table is made of glass. Ingat, kalau ada of dan belakangnya tak boleh kira, maka kita terus biar kosong sahaja. Oke. She drinks water every day. Untuk air, kopi, teh, Milo, Horlicks, jangan simpan apa-apa di depan. Atan ate an egg and a piece of bread this morning. Ingat,
sebiji telur and egg, sekeping roti, a piece of bread. Ingat ada off dan sini tak boleh kira, maka kita biar kosong. Bread roti itu dalam bahasa Inggris tak boleh kira. Okay? That little girl likes to eat fried rice and drink orange juice. Makanan dan minuman jangan simpan apa-apa. Okay? Kecuali drink. A drink, many drinks. Itu mesti ada S. Yang lain jangan. Mr. Wong went to Ipoh by bus, huruf besar. Nama tempat negara, nama taman, nama kampung. Jangan tulis apa-apa di depan. Dan pengangkutan sama juga. Jenis pengangkutan biar kosong. The boys walk to school every day. Ingat, ke sekolah jangan tulis apa-apa. To school. Okay? The boys ada S lebih daripada satu, jadi E dan N jangan tulis. Apa perbezaan boys dan the boys? Kalau boys semua lelaki di dunia ini. Tapi ini untuk sekumpulan ini sahaja yang berjalan kaki. Bukan seluruh dunia semua budak lelaki berjalan kaki ke sekolah. When the bell rings, the students go home. Ini the sebab bukan apabila sebiji loceng berbunyi. Apabila loceng berbunyi, maksudnya kita sudah tahu ia menandakan satu aktiviti, maka kita gunakan the bell. Dan the students, maksudnya kumpulan pelajar ini akan balik ke rumah. Okay, so ini untuk articles, bab yang latihan yang terakhir untuk articles sebelum kita beralih ke latihan baru. Gender. Gender maksudnya jantina. Ini jantina lelaki, jantina perempuan, ataupun saya cakap maskulin jantan, feminin betina untuk binatang. So saya beri di sini orang ya. So lelaki kamu beri perempuan. Ini kamu beri lelaki, saya beri perempuan. Di bawah ada pilihan jawapan. Jadi kalau kamu tidak tahu jawapannya, bolehlah rujuk kepada Google ataupun kamus elektronik, apa-apa saja. Sekarang zaman teknologi, senang untuk mencari maklumat. Tetapi kalau kamu mempunyai buku ini, senang sekali. Sebab saya ada nota-nota diberi. Saya ada senarai diberi dalam buku ini. Senarai lelaki, senarai perempuan. Penuh. Jadi kamu boleh rujuk dari sini juga. Kalau ada beli buku ini. Kalau tidak ada beli buku ini pun tidak apa. Bolehlah kamu rujuk kepada Google ataupun internet, apa-apa sajalah. Electronic dictionary pun okey juga. Okey, so sehingga sinilah kelas saya untuk sesi ini. Saya berharap kamu berminat dan suka akan video saya. Sekarang saya dalam proses membuka kelas online baru untuk tahun 2021. Writing, Speaking and Grammar. Jadi jikalau kamu ada minat, silalah WhatsApp kepada saya 019 7878 299. Dan jikalau ingin membeli buku ini, sama juga WhatsApp kepada saya. Masih ada stok, tetapi tinggal beberapa buah buku sahaja habis. Saya tidak merancang untuk terbit mencetak baru lagi. Jadi jikalau kamu ingin, WhatsApp kepada saya juga. Okey. Jadi sekian, terima kasih. Sehingga kita berjumpa di video yang baru. Jangan lupa untuk membuat kerja rumah dan sila beri saya like, share dan subscribe. Sekian.